Kalau tengok kempen Perikatan Nasional, 2 hari lepas kot Tan Sri Muhyiddin ada di Negeri Sembilan. Dia cerita ni seolah-olah ni kita ni, negeri kita ni dah malap betul, ekonomi dah teruk. Orang kelaparan dah semua ni, kalau ikut dia lah. Dia lupa orang kelaparan bukan zaman kita, zaman Covid dulu ada orang tak boleh makan. Bukan zaman sekarang. Tapi cara dia cakap itu macam ekonomi Malaysia ini telah runtuh. Kerajaan tidak ada apa-apa buat. Baik, malam ini saya nak beritahu. Bagaimana sebenarnya kerajaan persekutuan merancang dan mengendalikan ekonomi. Tadi saya dah sebut sebenarnya. Kita ada wang dan kita kena pastikan wang itu disalurkan kepada projek-projek yang baik yang ada kesan kepada rakyat. Keputusan mana-mana kerajaan persekutuan, mana-mana menteri ialah begini. Duit katakanlah ada 50 bilion. Dekat mana kita nak bagi duit ini? Adakah kita nak bagi untuk projek-projek besar macam lapangan terbang Kulim yang dia nak buat itu? Bunyi besar sampai 4-5 bilion tapi yang akan dapat manfaat berapa kerat saja. Ataupun dengan wang itu kita pastikan ia disalurkan kepada perbelanjaan rakyat terbanyak supaya dia akan dapat kesan kepada seberapa ramai rakyat. Sebab itu pendirian kita sekarang yang saya dan Datuk Seri Anwar ambil dalam belanjawan yang lepas, ini pendekatan kita. Lebih banyak wang perlu disalurkan kepada projek-projek rakyat dahulu, bukannya projek-projek mega. Senanglah jadi menteri besar, senanglah jadi menteri yang kat bawah ni terbengkalai, tertinggal semua. Hanya cukup dengan mengomong-omongkan, tengok saya sekarang ada satu projek 3 bilion. Sampai bila kita nak buat macam itu? Projek 3 bilion sana, 5 bilion sini, yang dapat hasil 4-5 karat. Saya nak tanya Sanusi. Minggu depan saya nak pergi Kedah kan. Jadi saya bagi peluru dulu supaya Sanusi jawab dulu lah tak? Saya nak tanya Sanusi. Yang kamu beria-ia sangat nak buat lapangan terbang 3-4 bilion ni kenapa? Berapa orang yang akan dapat manfaat daripada lapangan terbang ini? Yang akan dapat manfaat ialah kontraktor yang bina. Dia akan buat duit dia masa tu. Berapa kerat? Kalau tak kena cara, kontraktor tu ambil kontraktor Cina. Cina bawa semua pekerja-pekerja Cina. Berapa kerat sangat orang kita yang dapat peluang pekerjaan semasa pembinaan. Dia akan bagi macam-macam alasan. Orang kita tak ada kepakaran lah. Orang kita tak ada pengalaman untuk buat lapangan terbang. Oleh itu, maka kita kena ambil pekerja-pekerja negara lain. Habis 3-4 bilion, yang orang kerja kita, orang tempatan kita mungkin 300-400. Itu pun bukan orang Kedah agaknya. Yang kedua, lepas kamu buat lapangan terbang itu, kami nak tahu sebenarnya barang apa kamu nak hantar. Beritahu. Barang apa yang nak naik kapal terbang itu. Pernah tak kita terfikir, ada kapal terbang banyak-banyak ni, kenapa orang masih gunakan kapal untuk hantar kargo? Kalaulah logiknya, macam logik Sanusi, ada kapal terbang, negeri itu maju, ekonomi naik, konon sebab kapal terbang ni lagi banyak nak digunakan oleh pengilang-pengilang orang pengeksport. Habis kenapa lah port Penang tu penuh, port dekat Kelang penuh, port dekat Tanjung Pelepas penuh. Sebabnya orang yang walaun kau bolehlah tipu. Rakyat biasa kerja tahu kalau hantar pakai kapal terbang jauh lagi mahal. Sebab itu orang hantar pakai kontainer. Sebab itu orang hantar pakai kapal. Sebab bila buat perniagaan besar, kilang dan sebagainya, kita nak ekspor jauh lagi murah untuk pengeksport yang dekat Malaysia ni pakai kapal. Sebab itulah orang tak hantar kargo bertantan kontainer. Pernah tengok kontainer, naik kontainer dalam kapal terbang? Sebab itu saya nak tanya Sanusi, yang kamu beria-ia nak buat lapangan terbang berbilion ni sebab apa? Adakah sebab ada orang-orang tertentu yang toke-toke tanah yang akan dapat laba daripada jual tanah untuk buat lapangan terbang? Adakah kerajaan negeri nak ambil jalan singkat, susah nak majukan negeri untuk bina peluang pekerjaan,
untuk dapat hasil serta-merta mentadbir kerajaan negeri, jalan mudah dia apa dia? Jual tanah untuk kapal terbang. Jual tanah, dapat premium, dapat duit tanah, jadi nampak kaya. Sebab bukan kita tak biasa dengan geng-geng PAS ni. Balak pun semua dia jual sendiri-sendiri. Sebab itu jalan mudah untuk buat wang. Sebab itu saya kata, mentadbir, bila kita ada belanjawan duit rakyat yang kita nak bagi, sebenarnya mudah saja kalau nak buat style Sanusi. Umum projek besar sana, menipu rakyat, kononnya ini akan bagi laba. Sebenarnya kita tahu, wang peruntukan itu akhirnya hanya sampai kepada beberapa kerat saja, tapi rakyat tak dapat. Sebab itu yang kita buat contoh. Orang mungkin tak hargai sekarang, tapi rakyat akan mula rasa secara perlahan-lahan. Apa yang lagi penting? Lapangan terbang sebiji dekat Kulim ataupun jalan beribu-ribu kilometer yang kita pastikan jalan ini dibaiki, diselenggara dengan baik, jalan tidak berlubang-lubang. Kita pilih jalan saudara-saudari. Sebab itu kami tambah peruntukan tambahan 1 bilion ringgit tau untuk baiki jalan seluruh Malaysia. Orang katalah apa kamu buat? Insya-Allah orang akan mula merasa jalan di kampung-kampung pun cantik lepas ini. Jalan di pedalaman pun setaraf dengan jalan di bandar. Tidak seperti keadaan yang mana peruntukan untuk jalan, untuk hospital daif, untuk sekolah daif ni tak dapat. Yang kita duk sibuk bina benda-benda besar yang hanya kroni dan orang tertentu saja dapat. Jadi itu tanggungjawab sama saya lah. Maksudnya bagi duit, pastikan semua dapat. Tanggungjawab kedua, tengok masalah ekonomi, cari penyelesaian, dapatkan keputusan dasar di peringkat kerajaan persekutuan. Bila dah dapat keputusan dasar, bekerjasama dengan pihak-pihak untuk melaksanakannya. Saudara-saudari dah tengok macam mana kita mulakan dengan IPR. Dapat keputusan dasar bahawa kerajaan perpaduan ini akan menjadi kerajaan pertama yang mensasarkan untuk menoktahkan kemiskinan. Sebab kita kena bela yang miskin dulu. Nanti saya sebutlah soal mata wang semua ni kan. Sebab dia ada kena-mengena dengan ini. Kepentingan kerajaan ialah melindungi golongan terbanyak dahulu. Apa guna ada angka pertumbuhan konon hebat semua, tapi yang kat bawah ni tidak terbela. Jadi tumpuan kita ialah bela yang bawah dulu. Sebab itu kita peruntukkan 750 juta ringgit tahun ini saja untuk bantu orang miskin. Masa zaman Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, masa zaman Hadi dalam kerajaan, berapa yang diperuntukkan? Apa yang dia buat? Sebab tu saya tanya, dalam ceramah macam inilah, Hadi ni jadi ahli Parlimen Marang daripada 1986. Dah dekat 40 tahun dah. Apa sebenarnya yang dibuat kepada penduduk-penduduk miskin Marang? Marang masih lagi adalah daerah miskin. 40 tahun jadi wakil rakyat. Berapa kali menteri besar pernah jadi. Duta besar bertaraf menteri pernah jadi. Tapi keadaan orang sama. Bila saya tanya macam itu, orang PAS semua duk tunjuk gambar, aku pun tak faham jawapan dia macam mana. Sebab dia tunjuk gambar Hadi atas bot pergi memancing. Apa kena-mengena rakyat tu? Saya tahulah dia suka memancing. Tapi itu tidak membantu rakyat, saudara-saudara. Jadi baik.